walhamdulillahi katsiran, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsiran. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Obat hati yang kedua yaitu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu bersyukur, maka hilang lagi penyakit yang lain. Apa dia? Penyakit yang sama juga. Bila kamu bersyukur, kamu tidak akan riak. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hati ini jadi sakit. Antara penyakit yang ada dalamnya ada macam-macam. Ada yang berbentuk tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang berbentuk marah kepada yang lain, ghadab, ada yang berbentuk bila hati itu sakit, dia punya nafsu pun jadi teruk, dia jadi makan pun banyak, syarhul ta'am, dia jadi mulut pun cakap banyak, tak apa-apa dia cakap, syarhul kalam. Ini yang membicarakan kemudian ini kita buka kitab lagi tu, 10 perkara mahmudah dan 10 lagi perkara mazmumah yang bersarang di hati yang menjadi penyakit. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apabila hati itu nak bersih, yang pertama besarkan Allah, yang kedua perbanyakkan bersyukur, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan bersyukur kepada Allah bukan saja menyebut di lidah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah tak cukup tuan-tuan. Tak cukup hari-hari tuan-tuan sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dikatakan bersyukur ialah membuktikan kesyukuran tuan-tuan dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam bentuk ibadah. Setiap saat, setiap menit tuan-tuan mesti menjadikan kehidupan tuan-tuan menjadi ibadah. Pada sesi yang lepas kita sudah membicarakan apakah yang dimaksudkan dengan ibadah. Ingat lagi tuan, apa itu ibadah? Apalah saya bagi tahu lah. Ibadah, saya bagi tahu tuan-tuan ikutlah. Ibadah itu ialah melakukan sesuatu perkara dengan rasa tunduk, patuh, taat, hina diri, serta merasa dirinya hamba hanya semata-mata kerana Allah, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Saya tak nak cerita lagi tuan-tuan, kalau tak nanti tak habis ubat hati ni. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita mesti menjadikan setiap minit dan setiap saat kita itu ibadah. Apa saja yang tidak melanggar syarak, semuanya boleh menjadi ibadah. Namun Al-Imam At-Tabari meletakkan syaratnya, yaitu yang pertama tunduk, yang kedua patuh. Mana yang nak tunduk? Hati. Mana yang nak tunduk? Mana yang nak patuh? Hati. Hari ini ramai orang melakukan ibadah, tetapi hatinya penuh dengan takabur. Dia tidak ada rasa hina diri, rendah diri, tak ada rasa ketundukan. Dia rasa dia buat ini kerana terpaksa. Jadi tuan-tuan yang saya kasihkan, yang pertama tunduk, yang kedua patuh, yang ketiga taat, yang keempat hina diri, yang kelima merasa dirinya hamba. Tuan-tuan kalau dah rasa Allah itu Maha Besar, lima-lima ni dapat buat tuan-tuan, dapat rasa, akan dapat rasa. Lima-lima inilah yang menyebut dan menghidupkan hati. Yang kedua bersyukur, membuktikan kesyukuran kepada Allah, memuji-muji Allah sebanyak-banyaknya. Kalau itu kita buat tuan-tuan, adakah yang lima-lima ini akan hidup di dalam hati kita? Ya. Yang ketiga, obat kepada hati, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wasubhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah siang dan malam. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Tuan-tuan, kita perlu kalau nak membersihkan hati, perlulah kita memujikan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam.
Apa yang dikatakan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila dalam satu hari kita mesti reda dan yakin bahawa segala ketentuan hidup kita sudah ditentukan oleh Allah, dan Allah suci daripada segala kekurangan. Apabila tuan-tuan menghadapi kesukaran, yakin bahawa itu adalah datangnya dari Allah. Allah sedang menguji tuan-tuan. Apabila tuan-tuan merungut kepada perbuatan tersebut, maka tuan-tuan tidak sadar bahawa tuan-tuan telah pun mempertikaikan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang tuan-tuan sanggup atau tidak mampu untuk menanggung. Dari tuan-tuan ini obat hati kita boleh jadi sakit pasal itu lah tuan-tuan, mengungut, mengeluh. Sebab apa? Sebab kita tak sedar bahawa kita perlu mensucikan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Kita perlu nampak sesuatu perkara itu mesti memperingatkan kita kepada mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tengok manusia hebat, subhanallah. Tengok alam yang penuh indah ini, subhanallah. Memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru saya pernah berkata, tuan-tuan, Johan, kalau kamu mau jadi ahli fikir, mau jadi ahli fikir, orang yang sentiasa berfikir, buatlah 4 perkara. Yang pertama, apa yang kamu lihat, fikir. Yang kedua, apa yang kamu dengar, fikir. Yang ketiga, apa yang kamu fikir, fikir. Yang keempat, apa yang kamu faham, fikir. Ini mau jadi ahli fikir. Fikir, mana ada perkara yang sia-sia yang Allah jadikan di atas muka bumi ini. Kena fikir. Namun fikir ada batasannya. Tidak boleh melepasi batasan syara, dan tidak boleh melepasi batasan tauhid, batasan akidah. Sehingga kan para sahabat memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan mampu memikirkan tentang zat Allah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang belajar tengah-tengah belajar sifat 20, tengah-tengah belajar asmaul husna, cerita tentang Allah Subhanahu wa taala ini, memang kalau kita bahas dalam-dalamnya sekalipun dia tidak akan sama dengan apa yang hakikat, apa yang hakiki, tidak akan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang perlunya ialah apabila kita membahaskan perkara tersebut, kita dapat yakin jika pasal wujud Allah, kita dapat yakin bahawa Allah itu wujud cukup. Tak perlu lagi kita menyelam sehingga akhirnya kita tersesat. Kerana itu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, belajar perkara tersebut boleh belajar, tidak ada masalah. Belajar dari guru yang betul, yang memahami. Dan kalau nak memahami agama, tak perlulah kita fahamkan yang besar-besar dahulu, fahamkan yang umum dahulu. Kadang-kadang dia belajar sikit daripada guru. Guru belum iraf dia mengajar, dia dah mengajar orang. Alif kenapa berdiri tegak? Dibicara berkenaan dengan alif kenapa berdiri tegak? Ya. Mim itu begitu, ha itu begitu, mim itu begitu, dal itu begitu. Tak ada masalah, itu ilmu. Namun kita juga dipesan para guru kita, bagi orang-orang yang belajar Mesir, ilmu yang bukan diajar di tempat yang umum. Kerana apa? Kerana untuk kita lebih memahami berkenaan dengan agama, maka kita dinasihati supaya kita menyampaikan dengan kata-kata yang tidak disalahpahamkan oleh orang awam. Kerana itu banyak kitab ulama-ulama yang tersohor diharamkan oleh hakim. Bukan diharamkan sebab isinya yang tak elok, tapi dirisaukan kepada orang-orang awam, tidak memahaminya ataupun hanya belajar dari membacanya saja. Kita hakikatul insan diharamkan. Kita sirrul asrar rahsia nisbah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diharamkan. Bubu ra'ayullah kalangan al-imam an-Nafiri pun diharamkan juga.
namun bukan diharamkan kerana isinya tidak elok, tetapi diharapkan takut kalau orang hanya belajar dari buku. Namun kalau ada guru, ada masalah, belajar. Yang bagi waktu. Oh suruh. Tuan-tuan saya kasih sekalian. Yang pertama ubat hati itu apa tuan-tuan? Yang pertama ubat hati itu apa? Membesarkan Allah. Yang kedua banyak memuji dan bersyukur kepada Allah. Yang ketiga mensucikan Allah siang dan malam. Boleh lepas. Bukan yang dimaksud mensucikan itu hanya menyebut subhanallah, subhanallah, cukup. Mensucikan dari sudut hakikat. Kemudian yang keempat, wajah alladhi fatara as-samaa wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini yang dikatakan pada hati? Yaitu yang disebutkan menghadapkan wajah, bukanlah kita doa wajah kita gitu. Maksudnya adalah memantapkan segala apa yang kita buat, semua yang mesti dibuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh buat kerana yang lain. Tuan-tuan tak boleh naik motor kerana nak capai. Tak boleh. Mesti naik motor kerana Allah. Bukan naik motor sebab nak cepat sampai. Kerana apa? Kerana Allah. Untuk apa? Cepat sampai. Ya, cepat sampai. Ya, cepat sampai. Belum tu lagi. Bila tuan-tuan yakin kepada motor lah, kepada kereta lah yang akan cepat sampai. Salah dah tuan-tuan tu. Yang memberi sampai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan salah yakin tuan-tuan, tengah jalan boleh berhenti rumah depan tu je. Motor tengah jalan boleh mati. Lepas tu jauh tuan jalan. Dia olah-olah mobil dulu. Lepas tu jauh balik rumah. Jauh jalannya. Maka tuan-tuan saya sekalian, yang inilah penyakit kepada hati kita. Dan yang seterusnya apa dia wajah dia dengan kotor sama wal ardh. Aku hadapkan wajah kepada yang menciptakan langit dan bumi, iaitu kita mesti matlamat kehidupan kita segala-galanya kerana Allah. Wajah dia dengan kotor sama wal ardh hanifan musliman. Apa itu hanifan? Aku berpegang teguh musliman dan aku berserah diri. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan dari orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan berpegang teguh kepada apa? Kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini buat hati yang mulia. Dan yang keenam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulat-bulat. Tak ada wawi dah. Yakin bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini. Kemudian tuan-tuan apa yang disebut inna salati, barulah apabila hati kita sudah bersih tuan-tuan, baru kita boleh sebut sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Bila hatiku tu mana nak sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab hati kita penuh dengan penyakit. Tidak ada besar Allah. Hati kita penuh dengan kufur kepada Allah. Hati kita penuh dengan tidak mensucikan Allah. Banyak mendustakan Allah, tidak redha kepada kehendak Allah. Hati kita tidak ikhlas. Ibadah kita tidak ikhlas mata-mata kerana Allah. Macam mana kita nak sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, mengapa kita tidak sedar kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Kerana ini juga, apabila solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita bukan kerana Allah,
Kerana itulah kita boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu ayat selepasnya la syarikalah. Sebab apa disebut gini? Dalam solat pun ada orang mensyirikkan Allah. Dalam ibadah pun kamu sedang mensyirikkan Allah. Dalam kamu hidup pun banyak kamu mensyirikkan Allah. Dan masa kamu nak mati pun kamu ada mensyirikkan Allah. Apabila menyebut berkenaan dengan mati ini, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka saya nak sebut berkenaan dengan su'ul khatimah sikit lagi, tuan-tuan. 5 minit cukup lah. Cukup lah tu. Apabila menyebut berkenaan dengan su'ul khatimah, mati yang tidak baik, mati yang buruk. Mati yang buruk ialah mati dalam keadaan yang tidak diingini ataupun yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati buruk bukan mati dalam keadaan ngeri. Su'ul khatimah bukan mati ngeri, tuan-tuan, yang seperti mana yang ditunjukkan oleh tanah kubur. Janganlah pengaruh sangat, ya. Mengambil iktibar tak apa. Sebab apa perbuatan itu memang salah. Adapun dia tunjuk tu salah dah perbuatan tu. Perbuatan yang dia buat sebelum mati itu memang dosa. Tapi yang terjadi semasa mati itu, yang mukanya hitam, ya, yang kulitnya terkopik-kopik. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ada yang bersumberkan hadis, ada yang tidak, ya, ada yang tidak diada-adakan. Untuk apa? Untuk menakut-nakutkan pun ada salahnya di sudut para ulama. Dari sudut para ulama pun ada salahnya. Namun tuan-tuan yang saya kasih sekalian, takutnya bila kita tengok benda tu dah pernah jadi dah, tuan-tuan. Saya pernah dengar orang bila dia mandi-mandi mayat, waktu dia tengok orang ni lebih kurangnya macam tanah kubur tu, dia kata, ini balasan bagi orang ini. Jahat orang ni, macam ni jadi dia. Padahal muka dia tak boleh. Kalau macam tu, tuan-tuan, kalau Rasul Khatimah ni mati dalam keadaan ngeri, macam mana pula dengan khalifah yang 4? Seorang dia mati sakit, 3 orang semua mati kena bunuh. Sayyidina Umar mati kena tombak, Sayyidina Osman mati di tangan pemberontak, Sayyidina Ali pun mati di kalangan pemberontak, ditikam, dibunuh semasa nak pergi solat subuh. Sayyidina Hasan, anak cucu kepada baginda Rasulullah, diriwayatkan dikatakan diracun. Cucu Rasulullah Sayyidina Husain pun dikatakan dipenggal lehernya. Adakah itu dikatakan su'ul khatimah? Su'ul khatimah, tuan-tuan? Tak boleh. Jadi tuan-tuan, jangan sangka buruk. Habis kalau dah dia memang accident, bawa kereta, ustaz bawa kereta lepas balik ceramah, kemudian tersepit dia bawah tayar, tersepit sampai nak keluarkan tak boleh, kerat badannya, nak dibawa keluar jasadnya. Apa yang tuan-tuan nak sangka? Ya Allah, teruknya orang ini, tak apa. Boleh tuan-tuan, sangka baik. Yang dikatakan su'ul khatimah ada 2, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Apa yang dikatakan su'ul khatimah? Yang pertama, apabila seseorang itu mati, dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, apabila dia mati, dia teringatkan dunia. Masa dia mati dulu teringat dunia, dia teringat rumah dia yang tak siap lagi, dia teringat bini dia yang akan ditinggalkan, isteri dia akan tinggalkan, dia teringat harta dia yang akan dibagi-bagikan kepada anak pinaknya. Yang itu dia teringat masa mati, maka su'ul khatimah. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, cukuplah sekadar itu bila menyebut berkenaan dengan obat kepada hati ini. Namun apabila hati itu tidak bersih, maka ibadah kita juga sukar untuk diterima, tuan-tuan. InsyaAllah nanti pada lain kali kita cerita pula mengapa ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 sebab mengapa ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi duduk daripada pukul 6.50 sampailah ke 7.40, hampir 1 jam. Seronok melihat tuan-tuan. Namun tuan-tuan, teruskanlah tersenyum. Senyum ini sedekah, senyum ini ibadah.
Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apabila tuan-tuan tersenyum, maka ia boleh merapatkan hubungan silaturahim. Senyum tuan-tuan, kerana senyum ini boleh menggalakkan kasih sayang. Ya. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Ar-Rahimu yarhamakumur Rahman. Tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardh wa yarhamukum man fis sama. Wahai yang berkasih sayang, kamu akan dikasihi oleh Yang Maha Penyayang. Kasihanilah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Pasti kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Dan tuan-tuan, antara sebab mengapa ibadah kita tidak diterima juga, kemungkinan ada kita memutuskan silaturahim sesama saudara kita. La yadkhul jannah qati', tidak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Pesan-pesan saya yang terakhir tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apabila kita dah sebut berkenaan dengan hati ini, jalanlah, perbaikilah hatimu. Dan antara yang boleh lagi menyakitkan hati, apabila kamu berkahwin dengan dunia, apabila kamu bersanding dengan dunia, apabila kamu mempertikatkan diri kamu dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba dunyahu adarral akhiratu. Barang siapa yang mencintai dunianya, pasti urusan akhiratnya akan tercicir. Tuan-tuan, macam mana nak hidup atas dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadikanlah dirimu di atas dunia seperti mana orang yang ka'annaka gharib, seperti orang asing duduk dekat atas dunia ni. Macam tuan-tuan pergi tempat asing, apa rasa tuan-tuan? Tuan-tuan rasa nak balik cepat ke tempat asal tuan-tuan. Ini bukan tempat asal kita. Kampung kita ialah kampung akhirat. Ini bukan tempat kita. Ka'annaka gharib aw 'abirus sabil, ataupun merasakan dirimu seperti orang yang sedang bermusafir. Pergi ke tempat asing, itu bukan tempat kita. Cepat-cepat kita nak balik. Sebab apa kita pergi tempat tu? Hanya sebagai musafir, nak cari nafkah, nak mempermudahkan urusan. Tapi balik ke tempat. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan kata kepada kita, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Kalau tidak tuan-tuan, kita tak buat perkara-perkara ini, Allah akan kata zarhum, lantak hanglah. Lebih kurang bahasanya begitu. Biarkanlah mereka. Ya'kulu, makanlah sesuka hatimu. Wa yatamatta'u, bersenang-senanglah kamu. Wa yulhihimul amal, dan berangan-angan kosonglah kamu. Fasawfa ya'lamun, nanti pada masa akan datang kelak, pada satu hari kelak, kamu akan tahu apakah balasan yang akan menunggumu. Maka tuan-tuan yang saya kasih sekalian, cukuplah sekadar itu. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Jangan kita bersangka buruk kepada orang, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim kita tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dapat membesarkan-Mu di dalam hati kami. Ya Allah, berikanlah kami dapat sentiasa memuji dan bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, berikanlah kami dapat mensucikan diri-Mu siang dan malam. Ya Allah, berikanlah kami dapat mematlamatkan segala apa yang kami lakukan di atas dunia ini hanya ikhlas kerana-Mu. Ya Allah, sesungguhnya solat kami, ibadah kami, hidup kami, mati kami hanya kerana-Mu. Ya Allah, tidak akan kami mensyirikkan, menyekutukan, menduakan-Mu. Ya Allah,
Ampunkanlah dosa kami ya Allah, sekiranya kami tidak sedar apa yang telah kami lakukan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya halalkan apa yang saya ajar kepada tuan-tuan. Moga-moga apa yang diajarkan ini tuan-tuan mudah ingat, mudah faham dan mudah untuk diamalkan. Dan saya izinkan juga rekod yang direkodkan ini untuk disiarkan. Tuan-tuan, bila sebut siar ni, yang lepas saya tak tahu, yang saya punya itu direkodkan, kemudian disiarkan di dalam YouTube. Sepatutnya tuan-tuan kena minta izin kepada tubuh badan. Begitulah yang tuan-tuan kena buat kepada guru yang lain. Sebab kadang-kadang kami pun risau juga. Ada perkara yang kami terlepas cakap. Mungkin terlepas cakap itu bukan salah, tapi takut disalah fahamkan oleh orang. Maka perlulah ditengok kontennya dahulu dan diedit terlebih dahulu sedikit, barulah dikongsikan bersama yang ramai ya. Untuk membetulkan kesalahan di kelompok yang kecil mudah tempat, tapi untuk memperbetulkan kesalahan di kelompok yang ramai sudah diaibkan terlebih dahulu. Maka tuan-tuan yang saya kasih sayang, berhati-hati dengan perkara ini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Apa yang baik itu datang dari Allah, apa kurang baik itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.